43 dia bersangkut paut juga daripada 4.2 tu, masih lagi melibatkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, untuk tajuk 4.3 iaitu kerjasama. Okey, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maknanya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri itu dia perlu bekerjasama dalam bidang tertentu untuk pembangunan rakyat. Sebab kerajaan persekutuan itu satu kerajaan yang besar. Kerajaan negeri ini hanya bertumpu kepada kerajaan masing-masing. Contohnya Selangor. Selangor menumpukan kepada kerajaan negeri Selangor sahaja. Tapi kerajaan persekutuan ni tak. Dia menumpukan kepada semua negeri. Dan benda tu perlukan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Kenapa dia perlukan kerjasama? Satu, untuk pembangunan. Ni untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Maknanya untuk kesenangan rakyat tu sendiri. Okey. Yang ni saya kita terangkan sikit. Lepas tu kita buat live jawab kuizis. Live menjawab kuizis. Okey, kerjasama meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Ni antara benda yang kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan buat, iaitu dari segi sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, harta negara, perumahan, tempat tinggal rakyat dan juga keselamatan antara kerajaan dengan kerajaan negeri. Okey. Kita tengok satu. Yang ni kok saya terangkan sampai yang ni. Lepas tu kita kalau sempat saya guna kita pergi kepada, saya nak ambil dua tajuk, pemeliharaan khazanah dan juga sosioekonomi kalau sempat. Okey, kita tengok yang pertama iaitu kerjasama dari pembangunan sosioekonomi. Contohnya kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Dia buat apa? Contoh menubuhkan agensi. Menubuhkan agensi dan memberi bantuan kewangan. Kewangan ni duit lah. Dari segi duit bantuan. Subsidi ke, dia masuk kepada tu. Dan juga kepakaran. Contohnya dalam negeri tu tak ada kepakaran benda ni tapi kerajaan persekutuan ada. Jadi kerajaan persekutuan akan berikan. Contoh hantar pakar-pakar tentang ekonomi ke, pasal kewangan ke, pasal pertanian ke, pasal kaji ukur tanah ke apa-apa. Jadi kerajaan persekutuan akan hantar. Okey. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah. Untuk tujuan pembangunan kerana tanah adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey. Yang ni awak kena ingat. Ni cikgu buat ni. Tanah ni adalah hak milik kerajaan negeri. Hak milik kerajaan negeri. Kena ingat itu. Awak ingat itu. Bila masuk bidang tanah, dah menjadi hak milik kerajaan negeri. Sebab itulah kerajaan negeri mesti menyediakan tanah. Contoh kerajaan persekutuan. Cikgu contoh sini sikit. Okey, kerajaan persekutuan dia nak buat sekolah. Contoh sekolah. Okey. Dia minta dengan kerajaan negeri Selangor lah, saya ambil Selangor. Minta. Kerajaan persekutuan ni dia nak buat sekolah, dia perlu minta izin dengan kerajaan Selangor. Sebab kerajaan Selangor adalah tuan tanah. Jadi dia perlukan permohonan kepada kerajaan Selangor. Baru kalau kerajaan Selangor meluluskan, barulah dia boleh buat sekolah. Ataupun kerajaan persekutuan nak buat satu-satu projek.
Contoh nak buat salah satu projek, kerajaan negeri perlu menyediakan tanah yang menyediakan tanah untuk diusahakan atau dibuat oleh kerajaan persekutuan. Macam kita tahu sekolah, kalau sekolah kerajaan adalah daripada kerajaan persekutuan. Segala-galanya daripada kerajaan persekutuan. Kalau sekolah yang awak sekolah sekarang, SMK Darul Ihsan tu adalah bantuan penuh kerajaan persekutuan. Sekolah bantuan penuh kerajaan. Daripada start buku teks, semua meja, kursi yang awak pakai tu kan. Yang tu tapi sekarang memang lah. Sekarang kita tak rasa benda tu sebab COVID. Tapi insya-Allah lah. Mungkin bulan berapa awak agak-agak awak sekolah pula? Siapa tahu? 8. 8. Tengoklah. 8 kan. Tapi yang confirmnya awak semualah tingkatan 5 akan masuk dulu. Barulah yang lain yang akan masuk. Yang confirmnya, tapi tak tahu tarikh tu bila. Tapi yang confirmnya memang pelajar tingkatan 5 akan diberikan priority ataupun kita panggil apa, keistimewaan untuk bersekolah dahululah sebab awak terlibat dengan SPM, Peperiksaan Besar Malaysia itulah. Walaupun peperiksaan kita bulan berapa? Bulan Mac. Bulan Mac kan. Walaupun lah, kalau tengok tarikh tu lambat lagi. Tapi kita tak ada masa. Kita belajar secara online ni banyak kekangan. Maknanya susah nak berkomunikasi dengan secara berkesan. Okey. Jadi ingat bidang tanah tu. Okey. Kita tengok yang seterusnya iaitu pembangunan tanah. Pembangunan tanah. Yang ni. Okey. Dari segi bawah sosioekonomi lagi. Pada awal kemerdekaan, contoh awal kemerdekaan kita iaitu pada sekitar tahun 57 hingga 1960-an, kerajaan telah membuka tanah baru. Tanah baru maknanya meneroka hutan-hutan, dia kerajaan buka tanah baru. Ni. Buka tanah baru dan juga buat pembangunan in situ. Ni apa pula maksud dia? Okey, pembangunan in situ ni iaitu kita panggil satu pembangunan. Okey, satu pembangunan yang tertumpu pada satu tempat sahaja. Itu maksud pembangunan in situ, iaitu satu pembangunan yang tertumpu pada satu tempat saja. Contohnya kita buat contoh kerajaan nak buat pembangunan di kita panggil di mana sini? Contoh Sungai Tua kan? Sungai Tua. Jadi pembangunan tu hanya banyak ditumpu di situ. Buat apa-apa. Contoh buat kraft tangan semua dekat situ. Segala industri tertumpu di situ. Itu maknanya pembangunan in situ. Dalam dekat situ. Itu maknanya kan. Dalam tu. Okey, pada tahun 1956 Kerajaan Persekutuan menubuhkan, awak ingat, pembukaan tanah. Yang ni, pembukaan tanah ni melibatkan Felda. Pernah dengar kan? Felda awak pernah dengar. Iaitu lembaga ni maksud dia. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Iaitu Felda. Okey. Apa fungsi dia? Iaitu untuk mengurus mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan. Jadi awak ingatlah fungsi. Kalau soalan tanya apakah fungsi Felda? Mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan.
kepada kerajaan negeri dalam melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Jadi awak ingat yang tu, mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri. Itu pada tahun 1956. 56 kita dah merdeka ke belum? Dah. Mana dah ya. Kita merdeka bila? 31 Ogos. 31 Ogos 19? 19 tak tahu 19 89 ke? Tak. Pernah 89. 1957. 1957. Macam mana korang ni? Jadi rakyat Malaysia tak tahu merdeka bila. Okey, itu 56. Okey, 10 tahun kemudian 1966. 1966. Kerajaan menubuhkan satu lagi agensi kerajaan, iaitu Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah, ataupun awak ingat yang ni je. Dalam exam boleh tulis. Dalam exam tak perlu tulis secara penuh. Tulis yang ni ya, FECRA. Okey. Apa pula fungsi FECRA? Ni adalah untuk menyalurkan, memulihkan, membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Jadi ada 3 fungsi dia tu. Menyatukan, memulihkan, membangunkan. Ingat 3M. 3M. Maknanya 3M. Memulih, membangun dan menyatukan apa dia? Tanah. Ingat 3MT. Kan? Iaitu memulih 3M tu memulihkan apa? Membantu buat apa? Tanah di seluruh negeri, seluruh negara kita lah. FECRA. Itu fungsi awal dia. Okey. Yang tu di bawah pembangunan tanah. Kita tengok yang seterusnya iaitu pembangunan wilayah. Kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan selepas tahun 1970. Okey, Kerajaan Persekutuan membuka kawasan yang lebih luas di wilayah beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Semakin luas kerajaan buat contoh pembukaan wilayah, buat agensi-agensi yang lain. Okey, contohnya di Sarawak ditubuhkan ni LKTS, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak, SAKRA. Yang ni banyak tertumpu di Sabah dan Sarawak lah. Yang ni hanya contoh 2 ni di Sarawak. Dan satu lagi SLDP ni di Sabah. Okey. Kita tengok peta dia ni. Kalau awak nampak ni peta. Ni antara agensi-agensi yang ditubuhkan selepas di bawah pembangunan wilayah. Contohnya di Kedah. Ni Kedah. Ni. Ya ni Kedah. Ni. Iaitu wilayah kemajuan kemajuan wilayah Kedah. Kedah dia panggil. Yang ni Pulau Pinang. Ni PP saya ikut buat. PP. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang. Perda. Dah belakang tu. Kelantan pun sama. Tengok. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Kesedar. Ni Kelantan. Kalau tak tahu dalam peta. Yang satunya ke tengah. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Ke tengah. Ni Terengganu. Cikgu buat. Terengganu. Okey. Okey. Yang selepas tu dia ada Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara. Dara. Dara. Dara ni Pahang. Pahang. Mana lagi? Okey. Johor. Kejora. Kejora. Yang ni di Johor. Ni Johor. JDT. Contoh awak ingat JDT. Okey.
Kan? Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Okey, dan dan inilah antaranya pembangunan wilayah yang pernah dibuat di Semenanjung Malaysia. Jadi awak ingatlah, kalau soalan tanya, nyatakan, berikan contoh pembangunan wilayah yang pernah dibuat di Malaysia. Jadi, dalam jawapan awak tak perlu tulis penuh. Kalau awak tulis Kedah ni, awak tulis benda ni, betul. Dah diterima sebagai jawapan. Dah diterima sebagai jawapan. Kalau 2 markah, tulis 2. Ke Kedah, ke Tengah contoh. Okey Faham agak faham? Okey. Ni satu lagi iaitu pembangunan koridor wilayah. Iaitu projek berlandaskan projek pembangunan selepas 2005. Yang ni boleh kata projek yang terbarulah. Koridor wilayah. Iaitu membuat kita panggil satu pembangunan yang jangka masa panjang lagi. Okey, pembangunan wilayah ni memberi tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Wilayah yang kurang pesat. Pesat maknanya wilayah yang tak maju dan memwujudkan pembangunan seimbang. Pembangunan seimbang ni maknanya tidak tidak menumpukan kepada sesebuah kaum je, menumpukan kepada semua kaum. Okey, ni contoh. Kita ada di Johor, iaitu Iskandar, Berancangan Pembangunan Iskandar di Johor. Yang ni di Johor ni. Johor ni. JDT, JH. Okey, lepas tu kita ada Wilayah Ekonomi Koridor Utara, Encer. Yang ni di Kedah. Ni di Kedah. Lepas tu kita ada Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Ni. Encer. Itu wilayah pembangunan. Iaitu berpusat di Pahang. Tapi dia menumpukan kepada semualah tempat di pantai timur. Dan juga kita ada di Sabah. Koridor Pembangunan Sabah. SDC. Ni di Sabah. Dan satu lagi kita ada di Sarawak. Koridor Tenaga Diperbaharui. Sarawak. SCORE. Okey. Jadi, ni antara paling penting dalam nota awak tulislah contoh pembangunan wilayah. Ni contoh. Ni contoh lah ni. Ni. Semua contoh. Contoh pembangunan wilayah. Yang ni. Yang saya buat ni. Ni adalah kepentingan ataupun tujuan. Tujuan kenapa pembangunan wilayah tu diwujudkan adalah satu, untuk pembangunan kepada wilayah yang kurang pesat dan mewujudkan pembangunan yang seimbang. Okey ya? Okey, boleh ya? Boleh faham? Okey. Untuk ni kita